Saya Nina. Hai, saya Nabila. Kami The Double N akan bawakan anda suara anak muda dari pelbagai latar belakang menerusi siri Borak Anak Muda menjelang pembentangan bajet 2023. Cadangan, pendapat, your opinion matters. Kita gerak sekarang. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Anda sedang menonton Borak Anak Muda bersama saya Nabilah Khalida. Dan pada episod kali ini, korang nampak skrin banyak-banyak kat belakang ni, kita bukan dekat CC tapi di MC Plus. Kalau korang tak tahu, MC Plus ialah tempat tuition secara online. Lebih-lebih tu korang boleh search jelas sendiri dan kita akan bincang tentang sektor perguruan dan juga pendidikan di peringkat menengah. Dan bersama saya sekarang ialah Serbadang. Nama sebenarnya ialah Syahir Adenan. Adenan, ya. Apa khabar? Khabar baik, terbaik. Alhamdulillah. Okay, kita teruskan saja. Sihat, Alhamdulillah. Kita teruskan dengan soalan pertama, boleh? Boleh, silakan. Sebagai seorang guru, mungkin menjadi seorang guru ni walaupun bukan secara rasmi, tetap tahu tentang silibus pelajar-pelajar ataupun yang kerajaan telah tetapkan di sekolah. So, mungkin apa pendapat tentang silibus yang ditetapkan kerajaan ni? Okey, apa yang saya boleh cakap tentang subjek saya sendiri in term of silibus. Silibus yang dibawa untuk KSSM ini bagi saya lebih lagi berbanding silibus saya waktu zaman saya sekolah. Sebab silibus diorang, contohnya subjek ekonomi, diorang belajar benda yang saya belajar dekat universiti. So dekat sini kerajaan dah bagi satu penghormatan kepada anak-anak muda kita yang diorang boleh terima silibus yang lagi berat. Dan saya kadang-kadang waktu dalam kelas tu saya macam, benda ni saya tak belajar tau waktu sekolah dulu. Dalam buku teks saya tak ada. Sebab dulu kita awak sekali apa KBSM. KBSM. Sekarang ni KSSM. So banyak silibus-silibus yang dia bawa masuk daripada form 6 dan juga daripada diploma. So bagi saya silibus sekarang up to date. Okay. Cuma penambahbaikan dari segi penyediaan modul kepada pelajar-pelajar. Dan bagi saya juga, apabila berlaku perubahan silibus, cikgu-cikgu kena prepare. Cikgu-cikgu kena up to date dengan konten-konten yang baru sebab cara pembawakan dan juga penyampaian juga dah berubah. Sebab kita nak pastikan benda tu disampaikan dengan, maksudnya sekali sampai tu dah faham terus. Kita tak nak benda tu berulang-ulang sebab student bila kita try untuk fahamkan dia banyak kali, nampak sangat kita tak fully prepared dengan konten kita. Tapi adakah lebih susah untuk murid-murid ataupun sebenarnya susah yang bagus? Sejujurnya dia adalah susah yang bagus. Sebab dengan adanya kebat pula sekarang. Ya, dengan adanya kebat, soalan-soalan rubrik yang out of the context. Maksudnya tak ada dalam buku teks yang ditanya dalam soalan-soalan SPM. Contohnya paper-paper ekonomi, dia tanya pasal dari segi kadar faedah, ada juga tanya pasal soalan OPR, dan saya percaya soalan SPM yang akan datang ni akan lebih kepada penceritaan COVID. So diorang aware dengan keadaan semasa. Itu yang bagus pasal silibus baru ni. Tapi ada one concern yang di mana peperiksaan besar-besar selain SPM seperti PT3 dimansuhkan. Itu macam mana pula? Yang ni saya agak risau. Sebab saya percaya dengan exam oriented. Cuma apabila PT3 dan juga UPSR dimansuhkan, hilang satu keterujaan dalam pembelajaran. Betul. Sebab kita nak tahu kita dekat level mana. So bila dimansuhkan, kami sebagai cikgu rasa macam something is missing. Tapi kalau untuk pembelajaran di awal usia seperti tadika, darjah 1, darjah 2, darjah 3, kalau kita tengok dari contoh negara Jepun, diorang memang tak ada exam. Dan dia orang lebih menerapkan kepada nilai-nilai murni, nilai-nilai civic, sopan dan santun, membersihkan sekolah. Cuma bila UPSR tak ada, PTT tak ada, saya takut student tak ada rasa kepentingan untuk belajar sekarang. So maksudnya mood untuk belajar diorang adalah SPM semata-mata. So untuk 10 tahun yang 10 dan 9 tahun yang sebelum tu diorang nak buat apa? Sebab diorang tak ada target. Betul. Itulah saya punya kerisauan. Keterujaan untuk belajar tu tak ada. Kalau tak kita cakap,
something big is coming kan. Yeah. Okey, so macam kita tahu Sebadang ni sangat lantang ya di social media. Dia ada slogan tersendiri which is let the youth speak the truth. So apakah, kongsikan apa yang you try to bawa ke depan untuk ataupun dia punya apa orang kata tu, yang you try to bring lah, moto, slogan. Yes, apa yang you try to bring for the youth di Malaysia ni? Tidak dinafikan, sometimes suara anak muda tidak didengari oleh mana-mana pihak ataupun pihak atasan ke ataupun orang yang lebih tua. So saya cuba nak bawakan sekiranya ada pendapat, mereka harus diraikan. Tak kisahlah benda tu bertentangan dengan perjuangan mana-mana pihak, tetapi kalau benda tu boleh mengubah sesuatu ke arah yang lebih baik, maka anak muda perlu didengari. Cuma kita nak pastikan apa yang disampaikan oleh anak-anak muda tu pastinya yang bernas-bernas lah. Kita tak naklah anak muda ni nampak terlalu lemah. Kan semua benda nak komplain. Kalau boleh yang tu kita tengok juga, tapi adakah komplain ataupun pendapat mereka tu relevan? Contoh saya bagi satu contoh. Kalau anak-anak muda cakap belajar sekarang ni terlalu lama dekat sekolah. Bagi saya, kita perlu spend masa dekat sekolah. Sebab dekat rumah, persentage untuk kita belajar sangat-sangat rendah. Kita pun setuju dengan benda tu kan. Tapi apa yang boleh, kalau contoh dia orang bagi idea, contohlah dia orang kan suka tweet ataupun post kat social media. Kan best kalau sekolah ni kita dah start guna iPad, laptop. Maksudnya kita dah kurangkan beban buat buku teks, boleh selamatkan pokok. Bagi saya ini relevan dan boleh diperbincangkan di dalam Dewan Parlimen untuk kita sediakan iPad. Kita sedia, buatlah kontrak, kalau rosak dia orang bayar balik ke kan. Bagi dalam tempoh 2 tahun untuk Form 4 dan Form 5 untuk menggunakan peranti-peranti moden ni. So macam di NC Plus sendiri memang dah tak ada pakai kertas punya ni? Tidak ada. Langsung? Tidak ada. Langsung. Memang dekat sini kami mengajar pakai iPad dan juga kita pancarkan ke TV menggunakan inilah, kita pakai Zoom untuk kelas. So budak-budak sekarang ni dah pandai. Diorang lebih selesa untuk berkomunikasi dengan alat-alat gadget sekarang ni compared to benda yang kertas, buku. Mungkin itu antara benda-benda yang kita boleh dengar daripada anak-anak muda. MC Plus dah start dulu guys. So macam yang orang-orang kat luar sana bolehlah ikuti jejak MC Plus ni. Okey, kita nak fokus lebih sikit tentang sektor perguruan ni, di mana Sebadang mewakili guru-guru di sekolah kerajaan juga. Ada cara pengajaran daripada PDP diubah kepada PDPC, betul. So di mana mereka ni ditugaskan untuk mengajar saja, macam untuk guide tu tak ada. Just penyampaian, lepas tu pandai-pandai lah. So pendapat Sebadang sendiri? PDP dan juga PDPC, apa yang pemahaman saya, dia ada perbezaan yang orang kata dia tak berapa nampak sangat. Cuma kalau kita tengok zaman dulu, cikgu memang akan bagi 100% kepada anak-anak murid. 100% konten tu student akan dapat. Cuma sekarang ni PDPC antara kaedah yang diorang buat adalah present. Maksudnya cikgu bagi satu task. Semua orang tolong study pasal kadar rizal berkanun negara Malaysia yang ditetapkan oleh Bank Pusat. Student-student yang first time dengar benda tu, dia jadi blank. Sebab ada setengah anak murid beranggapan yang diorang diberikan tugas dan diorang kena cari jawapan tu dalam keadaan yang rambang, dalam keadaan yang diorang tak tahu apa-apa. Tapi bagi saya, PDPC yang terbaik sepatutnya ada kerjasama daripada cikgu. Maksudnya cikgu kena sama-sama assist, work as a team. Macam mana untuk student-student ni tahu untuk sampaikan konten tu dalam kelas. Bagi saya, kena ada kerjasama juga. Bukan semata-mata cikgu bagi satu task, student cari sendiri. Dia kena ada kerjasama. Sama juga macam kami dalam kelas. Apabila kita nak sampaikan satu contoh tu, ataupun nak fahamkan diorang sesuatu benda tu, kita tak boleh berharap yang diorang tu dapat 100%. Kita kena bagi, macam main teki-teki, takkan kita tak bagi, bagilah hint sikit. Kena ada bagi hint sikit. Kita tak boleh bagi student tu bergerak dalam keadaan tak ada hala tuju. Bagi saya, PDPC ni perlu diperhalusi lagi supaya tak ada anak-anak murid komplain yang cakap, cikgu hanya suruh kami study pasal ni, lepas tu present. Tu je, stop sampai situ. Cikgu tak ada nak present lagi.
Bagi saya benda ni kita boleh perbaiki sama-sama di antara cikgu sekolah dan even kami sendiri di MC Plus. Kalau saya umpamakan seperti PDP ni kita bagi ikan kepada anak murid kita. Tapi PDPC ni kita bagi dia joran. Cuma PDPC ni akan jadi lebih efektif kalau kita yang bagi joran ni bagi tahu student kita macam mana nak guna joran tu. Jangan bagi joran tu, nah joran takat ikan. Kita pun tak tahu macam mana mekanisme dia berfungsi. So lebih kepada konsep assist. Bantu. Faham? Nah, sekarang saya lebih faham. Gitu. Itu dia perkongsian daripada Serbadang, salah seorang pengajar di MC Plus, dan kita akan bincang lebih lagi tentang topik ni, tapi nak relate sikit dengan bajet 2023 bersama dengan rakan penyampai saya Nina Rosman. Borak Anak Muda akan berhenti rehat seketika, kita kembali selepas ini. Hai, bertemu kembali bersama saya Nina Rosman dalam segmen Borak Anak Muda, dan sebentar tadi ada baru saja mendengarkan perkongsian daripada Syahir Adnan, merupakan yang lebih dikenali sebagai Serbadang. Baru saja berkongsikan bagaimanakah pengalamannya sebagai tenaga kerja dan apakah pandangannya terhadap pendidikan menengah sekarang. Jadi kita akan teruskan perbincangan ini mengenai perkara ini bersama Serbadang. Yes, Serbadang, thank you for staying with us. No problem. Alright. Okay. Kalau you tengok sekarang dengan ketidaktentuan ekonomi, kos sara hidup meningkat, lagi-lagi hal-hal politik. Dan sekarang kita berada di zaman di mana kita menghadapi perubahan kehendak pasaran yang semakin dinamik di seluruh dunia. Yang ini sekaligus membuatkan anak-anak muda ni perlu dan harus mencuba bidang-bidang baru seperti digital. Jadi, pada pandangan Badang sendiri, bagaimanakah masa depan anak muda ketika ini? Apa yang saya nampak dengan ketidakstabilan ekonomi and of course politik. Anak muda ketakutan. Diorang risau apa akan jadi lagi 10 tahun. Kita ambil banyak, kita ambil inflation. RM10 boleh beli apa? RM50 boleh beli apa? RM100 boleh beli apa? Sekarang ini pun cukup-cukup. So lagi 10 tahun akan datang, sebab mereka tahu pasal ekonomi, diorang tahu pasal inflasi, diorang tertanya-tanya kepada saya dalam kelas, "Sir, nanti agak-agak waktu kita dah kerja nanti RM50 kita ni nilai dia macam mana pula?" Saya nak jawab pun rasa serba salah. Dan bila diorang tahu the reality, menyebabkan mereka macam, so what's the purpose? Apa motif kami belajar tinggi-tinggi but end up kami unfortunate, kami tak mendapat apa-apa benefit. Makin susah ada, nak kerja pun makin susah, harga barang pun makin susah, dengan isu kita punya food bank pun problem, dengan currency kita yang tak menentu. So bagi saya, apa yang benda ni bagi impak kepada anak-anak muda kita adalah kerisauan, dan mereka jadi takut. Saya yang sekarang ni pun risau. Even kita pun nampak realiti sekarang ni, dan kesian ke anak-anak muda. Kita kalau boleh nak anak muda belajar dalam keadaan yang dia punya state of mind tu clear, free. Tapi disebabkan di laman social media, diorang duk tengok skandal ini, isu ini, problem ini. Dia macam, what happened to Malaysia? What happened to us? Okay? Dengan sistem pendidikan, diorang semua jadi takut. Okay? Dan saya tak nak mereka rasa tak berbaloi untuk belajar kalau end up ceritanya macam tu. Itu susah. Memang kita boleh cakap, belajarlah betul-betul, dapat gaji tinggi-tinggi. Are they going to get high? Easy said and done. Adakah dia akan dapat itu? Sebab kita tak boleh, sebab future is uncertain. But we can predict future now. Okay, dengan keadaan semasa. So saya bila nak cakap pasal benda ni, saya agak risaukan anak-anak muda. Tetapi apa yang kita boleh buat adalah kita tunjukkan diorang yang kita collectively, saya dengan student, we can change this. Kita kena jadi penyelamat mereka.
kisahlah keadaan ekonomi macam mana sekalipun, sebab di sekolah lah, di pusat tuition lah tempat untuk kita mold diorang, untuk diorang improve diri diorang, so that apa yang dia boleh share kepada to the people or to the Malaysia itself. Bukan sahaja anak-anak muda takut untuk bergerak ke hadapan, tetapi sebagai tenaga pengajar pun takut akan masa hadapan mereka. Jadi kalau kita tengok trend masa sekarang, ramai anak-anak muda ni cenderung untuk tidak sambung belajar ke peringkat lebih tinggi. Mereka lebih prefer untuk melibatkan diri mereka kepada kerja tidak formal seperti ekonomi gig. Jadi you as a tenaga pengajar, setuju tak perkara ini atau tidak? Agak kontroversi untuk saya. Bila saya tengok soalan ni, saya macam, jadi macam mana nak jawab ni kan? Saya ada dua pandangan. Negara perlukan gig ekonomi. You go to any scholar ataupun mana-mana pakar ekonomi, kita sangat memerlukan gig ekonomi. Cuma, apa yang saya nak terapkan dekat sini, daripada kita fikirkan macam, sebab kita sekarang ni tengah berat sebelah tau. Maksudnya, kita tak bagi diorang kebebasan di mana diorang kena sambung belajar, dan juga kita tak bagi diorang kebebasan untuk diorang ceburi gig ekonomi. Kita ambil contoh paling mudah, Uber lah, Grab lah, meniaga tepi jalan lah, apa semua ni, freelance, jadi cameraman. Bagi saya, why not saya cikgu dan kawan-kawan saya dan juga cikgu di sekolah, apa kata kita installkan kepada mereka, boleh nak ceburi gig ekonomi. Tetapi ilmu ini, education ini, apa kata kalau kita mergekan dia sekali? Why not both? Why settle for one? Sebab sebelum wujudnya company besar, it started with small business, which is gig economy. So daripada situ kita boleh lahirkan new generation, new entrepreneur. So dari start pada gig economy. So kita nak installkan dia orang, kalau boleh bawa sekali dengan knowledge. Bawa sekali dengan education. Tak kisahlah macam mana dia orang nak pursue study. Kalau boleh kerajaan cuba approach yang mana yang nak buat gig ekonomi ni, cuba bagi inisiatif ataupun insentif kat dia orang. Ceburi bidang ni, tapi boleh tak at the same time you fokus juga dekat you punya study. Kalau dari segi tempoh pembelajaran tu maybe boleh dipanjangkan. Cepat atau lambat tu bagi saya bukan benda yang nak didebatekan. Ada je yang orang habis awal yang dapat peluang, ada je yang orang habis lambat dapat peluang juga. Bagi saya, sebab gig ekonomi sangat penting kepada ekonomi Malaysia secara menyeluruh. Dan saya tak pandang gig ekonomi ni satu benda yang negatif. Tapi saya tak naklah sampai anak-anak muda tu kalau kita tanya, nanti habis SPM nanti nak buat apa? Saya ingat nak meniaga lah. Saya akan cuba sedaya upaya tak nak ke meniaga, sambil-sambil tu sambung belajar. So dia orang akan ada thoughts macam, okey tak? So dia jadi businessman yang well educated, kan? Tidak menggunakan social media hanya sekadar marketing. Ya, sebab kita nak dia orang berintegriti. Kita dan saya juga boleh cakap, kita nak lahirkan freelancer yang hebat. Even kalau tengok dari segi pandangan orang yang kerja tak formal ni, even Samsung pun dah meraihkan pekerja-pekerja freelance. Diorang nak mengubah diorang punya sistem, dia punya cara management diorang. Maksudnya ada job diorang akan panggil freelancer. So maksudnya diorang dah nampak yang gig ekonomi ni penting. Okey, kalau bila kita nak bercakap pasal peruntukan program tuition ni kan, kalau sebelum-sebelum ni adakah peruntukan itu memadai atau mencukupi, ataupun program-program ini perlu diteruskan lagi ke masa hadapan ataupun ada perlu penambahbaikan terhadapnya? Okey, dari segi peruntukan saya tidak pasti. Sebab MC Plus kami sendirilah dengan kawan-kawan saya ni. Sebab pula tiba. Kami memang bergerak sendiri. Kami gunakan apa yang kami ada. Dari segi capital, dari segi tenaga pengajar, kami bergerak sendiri. Tetapi untuk pusat-pusat tuition yang lain, maybe kami ataupun kerajaan boleh sama-sama bantu untuk naikkan lagi. Sebab belajar di pusat tuition sebenarnya bagi saya adalah satu pelengkap di antara sekolah, pelajar sekolah. Maksudnya kami tak naklah cikgu sekolah dengan cikgu tuition ni dipisahkan. Why not we work
together. Sebab kita faham cikgu banyak kerja-kerja yang diorang kena buat. Diorang kan ada yang sebelum, semasa, selepas, dan mereka penat. Okay? Dan saya tidak pernah salahkan cikgu. Dan maybe kami di sini rela untuk sharpkan student-student sekolah diorang. Maksudnya kita buat sama-sama untuk diorang dapat result yang mengagumkan. Dan maybe kerajaan boleh banyakkan lagi program di antara sekolah dan juga pusat tuition. Dari segi peruntukan juga boleh. Apa yang boleh diimprove dari segi sistem. Budak dah pandai explore sendiri. Maybe kalau belajar ni ada satu apps ke. Dan saya ada juga tengok beberapa apps yang dibuat agak perlu diperbaiki kan, dengan lag dia apa semua. Maybe kerajaan boleh fokus kat situ. Dan ada juga kerajaan punya inisiatif buat dekat TV channel apa semua, Twitter TV ke apa kan, boleh. Dan kami sangat-sangat memerlukan juga bantuan dan kerajaan untuk naikkan lagi industri pusat tuition ni. But MC Plus di sini, we are here to stay untuk pastikan anak-anak muda terjaga for a better future maybe, insyaAllah. Amin. Okey, soalan terakhir. So, sebagai tenaga pengajar, tadi tengok tak ada ni. Apakah harapan you menjelang pembantangan bajet 2023 ni? Apa harapan you untuk peruntukan, beri lebih peruntukan kepada pendidikan, terutama di sekolah, IPT, IPTS dan termasuk juga program tuition? You rasa layak tak untuk program tuition juga mendapat peruntukan? Yang pertama, kalau saya boleh sentuh, Sabah dan Sarawak perlu diberi perhatian yang lebih dari segi logistiknya, accessibility-nya. Kita harus improve secepat mungkin. Kita nak anak muda di Semenanjung, Sabah dan Sarawak tidak ada rasa cemburu antara satu sama lain. Sebab kita tahu apa yang berlaku, so maybe kita boleh fokus juga dekat Sabah dan Sarawak. Dan saya kalau boleh peruntukan kepada anak-anak muda B40. B40 ni dia ada 4 kelas kat bawah. Bawah 4,000, 3,000, 2,000, 1,000. Ni semua ni kesian ni. Dan mereka ni ada kemungkinan untuk tak nak sambung belajar sebabkan kesesakan hidup. Maka yang mana yang sesak harus dibantu secepat mungkin, so that dia boleh fokus untuk belajar, bukan fokus untuk cari duit untuk keluarga. Itu B40. Lepas tu other than that, dari segi program-program sekolah, kita dah kena start go international, go big, dream big. Sekolah pun dah kena start bawa pembawakan yang baru. Dan dari segi bajet 2023 ni, saya harap belanjawan kita menjadi defisit lah. Maksudnya berbelanja lebih. Okay? Spend. Sebab bila ekonomi ni sangat teruk, kita kena. Tapi tengoklah macam mana diorang nak bermain dengan bajet diorang ni kan. Tetapi perbelanjaan untuk pendidikan harus dinaikkan lagi. Okay? Baiklah, itulah suara anak muda tenaga pengajar seperti Bada, dan semuanya akan kami rangkumkan dalam astrawani.com dan semua platform digital Astrawani. Sekian sahaja segmen Borak Anak Muda pada kali ini. Saya Nina Rosman. Kita jumpa lagi. Bye.